إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kata ialah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempat duduknya dalam neraka. Alhamdulillah, tuan-tuan dan rahimakumullah sekalian, berkumpul lagi kita dalam majlis hadis, bacaan kitab Sahih Muslim. Sesungguhnya kelebihan ahli hadis ni, orang belajar hadis ni lain dengan belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Antara ilmu yang paling mulia adalah ilmu agama ini, lepas ilmu akidah, ilmu Quran, iaitu ilmu hadis. Dan kelebihan ahli hadis berbanding ahli lain ni, seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata malaikat itu penjaga-penjaga langit. Al-malaikatu hurrasus sama'. Dia kata Sufyan Ats-Tsauri, dia kata malaikat itu adalah penjaga-penjaga langit. Maksudnya apa? Malaikat kan yang uruskan urusan langit tu. Penjaga langit, iaitu dia menjaga langit daripada apa lagi? Jin mencuri berita kan. Dia rejam syaitan tu daripada mendapat berita. Itu juga menjaga langit, maksudnya dia menguruskan urusan langit dengan izin dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT. Dan sambung Sufyan Ats-Tsauri lagi, wal muhaddithun, dia kata apa? Wa ashabul hadith qurrasul ard. Adapun orang yang belajar hadis ni, ashabul hadith, ialah penjaga bumi. Dia kata macam tu. Malaikat penjaga langit, al-hadis penjaga bumi. Bila masa pula orang belajar hadis ni jadi jaga? Bukan. Maksud dia jaga bumi ni apa? Bukan dia menjadi jaga, iaitu menjaga bumi ini daripada kesesatan. Sebab orang yang belajar hadis ni, dia tahu agama ni secara detail, syafawiyan, seperkataan dibincangkan oleh para ahli hadis, seperti mana yang kita lalui dalam kuliah yang lepas. Bagaimana setiap perkataan tu ada ulama keluarkan pengajaran, dan setiap istilah-istilah, setiap huruf-huruf dikaji dan dilihat oleh para ulama. Malanglah suatu kaum yang tidak ada ahli hadis pada kaum tersebut. Dulu kita tak salah kan lah, rakyat Malaysia 100 tahun dulu, so, masa tu hadis ni belum, ilmu hadis ni belum berkembang di bumi tanah Melayu ni. Akhirnya kitab-kitab yang dikarang tu penuh dengan hadis-hadis palsu, penuh dengan hadis-hadis yang sangat lemah, ajaran-ajaran yang tidak sahih. Sehingga buku-buku yang dipegang oleh mak bapak kita dulu, ataupun abang-abang saya dulu, seperti buku perukunan dulu. Buku perukunan tu penuh dengan ilmu-ilmu yang tak sahih. Baru-baru ni ada satu hamba Allah datang jumpa saya, "Ustaz, boleh tak tolong minta ihsan taklim fotostatkan buku perukunan ni?" Bila kita nak photostat tu, kita bertanggungjawab atas apa yang kita photostat tak. Kita nak sebarkan benda tu, kita baca lah.
Saya tak biasa dengan buku perukunan ni, jadi kita baca. Siapa yang mengamalkan doa ini, baca 25 kali lepas salat, maka dia tidak akan terkena azab neraka. Siapa yang buat sekian-sekian, bacaan sekian banyak, maka dia akan mendapat bersama dengan para salihin. Siapa yang buat sekian-sekian dengan bacaan sekian akan mendapat husnul khatimah. Buku perukunan tu. Dia kata macam tu, tak boleh lah macam ni. Kalau tidak, bahaya, kita akan menyebarkan benda yang tak sahih. Hati-hatilah menyebarkan benda tak sahih, tuan-tuan. Wala taqfu ma laysa. Dan hadis yang sahih Nabi kata apa? Al-qail kalimat az-zur, sesiapa yang mengatakan kata-kata yang bohong, dan orang yang memanjangkannya, fil ithmi sawa, dari segi dosanya sama. Itu hati-hati tu. Dan yang sahih Nabi kata, siapa yang berkata-kata bohong, al-qail kalimat az-zur walladhi yamuddu, dan orang yang memanjangkannya, fil ithmi sawa, dalam dosa sama. Jadi kita tak nak kongsi dosa sama-sama. Ustaz, apa salahnya kalau benda tu telah diamalkan oleh orang dulu-dulu apa semua? Kita kata dalil orang amal dulu tak disalahkan. Sebab dulu-dulu dia tak sampai ilmu hadis sahih, hadis yang tak sahih ni, hadis palsu dan tak palsu, tak boleh salahkan mereka. Mereka dalam keadaan tak tahu. Yang masalahnya kita dalam keadaan kita tahu, tapi kita tetap juga buat. Ini memang kita akan terkena dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah belajar ilmu hadis ni sangat penting. Seperti kata Al-Waqi' bin Al-Jarrah, Imam Al-Waqi' bin Jarrah atau Al-Jarrah, guru kepada Imam Al-Bukhari, Al-Waqi' bin Al-Jarrah, dia kata, kalaulah solat malam itu lebih afdal daripada belajar hadis, maka sekarang aku tinggalkan belajar hadis, mengajar hadis, dan aku solat. Begitu juga seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dia kata, kalaulah solat sunat itu lebih afdal daripada mengaji hadis, nescaya sekarang aku tutup kitab aku dan aku pergi belajar, aku pergi solat sunat. Daripada kalam kedua-dua para imam yang besar ini, iaitu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Al-Waqi' Al-Jarrah, dapat kita fahami bahawa mengaji hadis itu lebih afdal berbanding dengan fadail, nawafil, daripada amalan-amalan nawafil, daripada amalan-amalan sunat yang tambahan. Kalau kita tengok turutan ni, amalan wajib, lepas tu amalan sunat yang paling afdal sekali ialah belajar ilmu hadis. Ini yang dikatakan oleh Imam Al-Waqi' Al-Jarrah. Dan alhamdulillah kita sekarang dalam jalan yang ditempuhi oleh para ulama tersebut. Walaupun kita tak samalah standard dia. Macam dia mungkin dia naik kereta BM 7 Series, kita kancil dia kot. Tapi at least kita pergi juga ke jalan yang ke arah itulah untuk mengaji hadis. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, kita dah pada hadis yang lepas kita bincang hadis berkenaan dengan kisah Abu Hurairah dengan Nabi SAW. Bagaimana ketika satu kisahnya Abu Hurairah ni bersama dengan Nabi SAW. Kalau kita patah balik hadis ke-46, kan tuan-tuan, hadis 46. Itu muka surat tak tahulah, tengok hadis 46. Tak ada muka surat tak ni. Jadi dia kata dalam sebuah peperangan kami duduk bersama dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi tiba-tiba bangun. Lepas Nabi bangun, Nabi pergi ke satu tempat, dan para sahabat semua rasa risaulah. Dan yang paling pertama sekali merasa risau ialah Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah pun pergi kejar Nabi. Rupanya Nabi kat dalam sebuah ladang kurma, dan ladang tu dia agak tertutup dengan pagar. Jadi Abu Hurairah tak nampak pintu masuk. Dia tengok sana sini, akhirnya dia ikut lubang. Lubang macam mana? Lubang air. Anak sungai tu lalu dekat dalam ladang tu, ada satu lubang, lalu dia masuk ikut celah-celah lubang tu Abu Hurairah. Lalu bila sampai masuk dalam lubang tu, Nabi kata, kenapa wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, ialah kami risaukan terhadap kamu ya Rasulullah. Mana tahu kena tangkap ke, kenapa ke, ada kesusahan. Lalu Nabi SAW kata, nah, ambil kasutku dan bagi tahu sesiapa yang di belakang tembok ini, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia akan masuk syurga. Bagi mereka akan masuk syurga dengan syarat mustayqinan min qalbi,
Ada dalam hadis kat situ mustaiqinan biha qalbu, dalam keadaan yakin. Nanti kita akan bincang masalah apa, ulama ni perbincangan masalah iman ni. Kemudian bila dah bawa kasut tu, orang pertama sekali yang dia jumpa siapa? Umar Al-Khattab. Bila jumpa Umar Al-Khattab tolak dia dekat dada dia sampai terjatuh atas punggung dia. Lalu dia kesakitan, dia pun berlari kembali kepada Nabi SAW. Umar kejar dia dari belakang. Umar kejar sampai ni Abu Hurairah mengadu kat Rasulullah. Dari Rasulullah kata, Umar, wahai Umar, kenapa buat macam ni? Dia kata, ya Rasulullah, kalau buat macam ni nanti orang akan meninggalkan beramal. Biarkan mereka beramal, ya Rasulullah. Rasulullah pun setuju dengan pendapat Umar Al-Khattab tadi. Pengajaran hadis ni, kita sempat bincang pengajaran kan. Pengajaran yang pertama, iaitu galakkan berduduk bersama dengan para alim. Julus al-alim li ashabihi wa li ghairihim minal mustaftin, yu'allimuhum wa yufiduhum wa yuftihim. Pertama sekali dia kata apa? Julus, duduklah bersama orang, duduknya orang alim bersama dengan para sahabat-sahabatnya. Sebab itulah ini benda yang kita patut belajar. Pertama sekali para asatizah, ustaz-ustaz jangan datang kuliah balik, datang kuliah balik, datang kuliah balik. Duduk bersama dengan anak murid, makan sama-sama, minum sama-sama, bercampur. Kadang-kadang bila setengah orang ni, bila dia dah rasa tahap tu, dia tak nak campur dengan orang. Dia kata, ini aku ni campur budak-budak ni kan tak siqah lah, campur ni kan rosak aku punya martabat, duduk kedai-kedai macam ni. Jadi ini satu benda yang tak zaman Nabi SAW, Nabi duduk. Walaupun memang ada hadis Nabi kata, iyyakum wal julusu fit turuqat, taklah kamu jauhi duduk-duduk di tepi-tepi jalan. Macam kedai mamak kan dia susun meja kat tepi jalan tu. Macam mana tu ustaz? Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, kami bukanlah apa, kami duduk tepi-tepi jalan ni hanya untuk bersembang-sembang, bercakap-cakap. Kami tak buat apa-apa dosa. Lalu Nabi kata apa? Kalau duduk juga, beri jalan tu hak jalan. Apa hak jalan? Ghaddul basar, jaga mata. Waruddas salam. Apa lagi? Wa amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jaga mata. Waruddas salam, jawab salam. Lepas tu amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar bil ma'ruf dan nahyi 'anil munkar. Maksudnya jangan buat dosa lah di tepi tu. Jadi Nabi SAW memang larang, tapi tidaklah bermaksud Nabi tak duduk langsung dengan para sahabatnya. Dengan para sahabatnya Nabi SAW duduk. Dan ini bukan satu-satunya hadis, dan banyak lagi hadis yang lain. Jadi antara hadis dan Nabi duduk bersama sahabat dia, duduk bersembang, berbincang masalah agama. Ini kita kata afdalnya duduk bersama dengan anak-anak murid. Bukan maksudnya bukan dalam kelas. Kalau kelas lain, kalau muhadarah lain, dalam khutbah lain. Ini dalam kawasan yang, tempat yang lain. Kat sinilah Syekh Albani rahimahullah, kenapa dia punya pengaruh dia cepat naik di Madinah dahulu. Sebab dia lepas kuliah ni, dia akan duduk dekat taman-taman tu dengan anak murid dia. Kadang-kadang naik kereta sama-sama, dia hantar anak murid dia balik. Dekat sini dia membina tarbiyah, dia mentarbiah jiwa anak murid dia macam mana sikap bersama dengan para alim. Ini nombor satu pengajaran yang pertama. Yang kedua, dia kata, ma kanat sahabat radhiyallahu anhum alaihi min al-qiyam bi huquqir rasul wa ikramihi wa syafaqat alaihi, iaitu sikap sahabat radhiyallahu anhum, kasih sayang mereka terhadap sahabat. Nabi hilang sekejap, dia dah rasa susah hati. Bi huquqir rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nak menjaga hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ikramihi, memuliakannya, wa syafaqat alaihi, dan rasa sayang sangat dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, wal inzi'aj al-baligh lima yatruku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa susah hati bila ada something, rasa semacam ni, ada benda dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dah rasa susah hati. Saya dah bagi contoh dalam kuliah yang lepas, iaitu macam kita anak kita lah. Kalau kita pergi bawa anak kita pergi tempat orang ramai, hilang sekejap dia dah rasa, betul tak? Kelang kabut, pandang kiri, rupanya di sebelah kanan. So, mana anak aku, dia kata. Rupanya sebelah kanan lah. Betul tak? Ini sebab apa? Sebab sayangnya, takut hilang. Ya? Kita jaga anak kita bukan main. Tersedak sikit dia, kita terbangun malam, mana tahu tersedak susu ke, betul tak perasaan? Sebab apa? Sebab sayang. Macam itulah juga dengan Nabi SAW. Dia rasa sayang tu, bila Nabi hilang dan rasa macam lambat balik je, dah rasa susah hati dah. Kenapa timbul soalan ni? Kenapa datang ni rasa sayang macam ni?
Sebabnya Nabi dia tahu hak Nabi tu, hukuk Nabi, hak-hak Nabi. Nabi yang telah mendidik mereka, menyelamatkan mereka daripada kesesatan. Lepas tu kalau kita faham masalah ni, bahawa macam mana Nabi telah selamatkan mereka daripada dulunya mereka makan bangkai dan sekarang makan benda yang bersih. Dulu menyembah berhala, sekarang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu menjadi hamba kepada makhluk, sekarang menjadi hamba kepada Allah. Perasaan ni yang menyebabkan mereka sayang kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita pernah dengar hadis berkenaan dengan kisah pembagian harta perang Khaybar tu kan? Bila Nabi bagi lebih dekat orang Makkah, para sahabat sebagainya mengajuk. Bila sahabat mengajuk, Nabi kata apa? Wahai ahli Madinah, bukankah kamu dulu sesat? Aku datang selamatkan kau. Aku daripada Mekah, aku pergi dekat engkau. Takkah ini pemberian yang lebih besar berbanding dengan benda-benda yang lain? Akhirnya para sahabat semua menangis. Para ahli Madinah menangis kerana dia tahu dia telah bersalah dengan Nabi SAW. Kalau kita faham bab ni, baru datang perasaan sayang kat Nabi, nak ikut sunnah Nabi, mempertahankan hadis-hadis Nabi SAW. Sikap orang sekarang sebab dia tak faham benda ni, tak belajar benda ni. Dia tak tahu hak-hak Nabi, maka kat situ dah nampak mulut mereka lancang berkata terhadap hadis Nabi SAW. Sikap mereka biadab terhadap Nabi SAW, sehingga hadis-hadis dia tolak begitu saja. Dia kata ini hadis tak boleh dipakai dalam zaman sekarang. Ataupun dia kata ini hadis ni maknanya lain. Bila Nabi SAW kata Allah, aina Allah, budak tu kata Allah fis sama', Allah di atas langit. Berani dia kata Nabi bukan maksudkan Allah Ta'ala di atas langit. Dia kata Nabi nak tanya soalan lain. Nabi nak kata macam mana kedudukan Allah. Ada ke soalan macam tu? Takkan Nabi tak pandai nak tanya bagaimanakah kedudukan Allah? Kan hadis tu kan, bila Nabi tanya budak tu, dia kata aina Allah, di manakah Allah? Budak tu kata afis sama', di atas langit. Nabi kata i'tiqha wa man ana, siapakah aku? Kata budak tu siapa? Anta Rasulullah, engkau lah Rasulullah. Nabi kata i'tiqha, bebaskan budak perempuan ni, sungguh dia seorang budak perempuan yang beriman. Ada hamba-hamba Allah yang kata maksud Nabi itu bila tanya aina Allah, di mana Allah tu maksudnya bagaimana kedudukan Allah. Lalu budak tu kata fis sama', maksudnya kedudukan yang tinggi, bukan maksud Allah Ta'ala di atas arash. Tafsiran mana yang betul? Ini kita tafsiran yang pertama lah, zahirnya. Sebab Nabi Nabi tidak tanya bagaimana kedudukan Allah. Kata Ibn Qayyim dalam kitab Nuniyah, dia jawab balik, dia kata takkanlah Nabi tak pandai bahasa Arab nak tanya bagaimanakah kedudukan Allah. Terpaksa dia tanya dengan soalan di manakah Allah. Bukankah di mana tu menunjukkan kedudukan arah? Kat sini lah kita kata ini kita sikap biadab terhadap Nabi sebab dia tak tahu hak-hak Nabi. Dia terjawus, dia berlebih terhadap Nabi SAW. Pelajaran yang seterusnya, yang ketiga, ihtimam al-atba' bihuquqi matbu'ihim wal i'tina' bi tahsil al-masalih, iaitu pengikut-pengikut, perhatian pengikut-pengikut Nabi SAW terhadap orang yang diikuti. Maksudnya macam inilah, kita ada ketua, ada pengikut. Pengikut tu, pengajaran dalam hadis ni, iaitu pengikut pun memberi perhatian kepada si orang yang diikuti lah, ketua mereka. Sebab zaman sekarang ni, dia semua nak orang atas nak jaga orang bawah, orang bawah tak nak jaga orang atas. Ni politik orang kafir. Politik orang kafir, dia nak apa? Semua salah pemerintah je semua. Akhirnya semua tak puas hati, tukar. Tak puas hati, tukar. Tak puas hati, tukar. Semua tukar. Tak puas hati, tukar. Ini sistem kafir ni. Tak puas hati, nasihat. Tak puas hati, ubah cara yang baik. Tak puas hati dengan kita al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ketahuilah, orang atas tu jadi jahat sebab orang bawah tu jahat. Tuan-tuan ingat kalau kita tukar sekarang, tak ada kena dengan politik Oh, ini bahaya ni Ini nak pilihan raya kan maksudnya. Saya tak ada kena-mengena dengan politik Malaysia. Ini cerita dia macam kisah zaman khalifah dahulu. Cerita khalifah dulu. Kalau rakyat dia, kenapa zaman Ma'mun, Mu'tasim, Al-Wathiq, tiga-tiga ni Mu'tazilah. Khalifah Mu'tazilah ni yang pakai akal, sehingga dia bunuh Muhammad bin Nasir, sahabat kepada Imam Ahmad. Dia bunuh dia. Imam Ahmad selamat lepas tu last kali. Muhammad bin Nasir ni kawan kepada Imam Ahmad mati.
Kenapa dapat pemimpin macam tu? Sebab orang bawah dia yang rakyat dia. Kalau rakyat tu rakyat yang tak betul, yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percayalah pemimpin yang akan naik tu yang tak beriman kepada Allah Taala. Itu je konsep dia. Kalau pengikut dia yang suka buat syirik, akhirnya yang naik tu pemimpin yang suka buat syirik. Sebab apa? Kita yang pilih. Katakanlah kita semua ni, semua kaki hantu, semua haprak, siapa nak jadi ketua kita? Pilih seorang. Yang jadi ketua tu siapa? Hantu juga. Tapi kalau semua ahli sunnah belajar hadis, yang kita pilih nanti dalam golongan, katakan dalam golongan yang belajar mengaji, yang naik nanti yang ialah orang yang sukakan ilmu. Jadi asas dia apa sekarang ni? Asas dia dakwah. Itulah kita nak perbaiki negara kita. Selain daripada isu-isu lain lah, isu-isu politik lah, apa semua tu, ialah dakwah tadi. Dan dakwah ni akan membetulkan masyarakat kita. Dan akhirnya yang naik tu nanti ialah orang yang baik juga. Sebab itulah kata para salaf dahulu, tidaklah pemimpin yang jahat ni ialah kerana hukuman Allah terhadap kamu. Pemimpin yang jahat ialah hukuman Allah terhadap kita, orang biasa, orang awam ni, kerana tidak patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Stop kat situ, tak ada komen lagi dah. Jangan komen ustaz, tapi ustaz, bukankah orang pemimpin tu yang mendidik rakyat? Yes, pemimpin mendidik rakyat. Tapi kalau pemimpin dia meletakkan dasar-dasar macam sekarang di Mesir, pimpin dia semua hafal Quran belaka. Apa jadi sekarang? Pimpin di Mesir 50% kajian, dia buat kajian 50% at least bukan 50%, 80% at least ada hafal satu surah dalam satu surah yang panjang dalam Quran. Suku juzuk. Dan sebahagian besarnya ada lebih kurang 50% atau 40% menghafal Quran sepenuhnya. Kalau dapat Malaysia ni dah memang dah hebat lah. Tak ada lawan lagi dah. Tapi apa jadi? Bila nak letakkan dasar-dasar Islam, rakyat dia sendiri sebagainya menolak. Yang Muslim, Mesir ialah 90% negara dia Muslim. Jadi kat sini kita bagi pengajaran, bukan atas tu yang menentukan kedudukan. Atas mungkin boleh memperbaiki kehidupan kita dari segi dunia, mungkin dasar-dasar ekonomi yang lebih baik apa semua. Tapi agama bukan atas yang betulkan. Agama ialah dari bawah, dakwah daripada bawah. Waktu Nabi SAW pernah di-offer oleh orang Mekah untuk jadi ketua. Kenapa Nabi tak pakai strategi tu? Okey, nanti dapat ketua, nanti kita buat jalankan dasar-dasar. Kan Nabi pernah di-offer jadi ketua Mekah, raja lagi. Kenapa kata tak apa? Kemudian dia kata, kami bagi jawatan raja, kau tinggalkan dakwah. Kalau bagi saya lah, kita terima dulu lah. Kan 1-2 tahun kita ubah lah. Kita raja masa tu, kita masuk sikit-sikit kalau ikut logik kita lah. Tapi Nabi buat macam tu tak? Tak. Sebab Nabi tahu agama ini tidak boleh dikumpul orang yang tak betul. Kemudian kita nak elokkan dia, jamik, kata kaedah dia, kumpul kemudian betulkan. Tak boleh. Dia kena ambil orang yang betul tu, kena kita kumpulkan yang betul-betul ni. Kalau kita kumpulkan yang tak betul, kalau kita buat didik, akhir yang tak betul tu akan kuasai pergerakan tu. Ini saya nasihat kepada orang nak buat persatuan. Kita buat persatuan lah. Persatuan untuk membersihkan kawasan. Persatuan apa ada? Contohnya Persatuan Bola Sabit Merah. Kita kumpulkan orang yang tak suka bola sabit merah. Macam sekolah saya dulu, Persatuan Kelab Bomba. Budak-budak main masuk je kelab bomba tu. Buat program semua tak jalan. Sebab semua tak suka bomba pun. Apalah menyampah nak kena pakai baju bomba. Tapi masuk juga. Sebab apa? Nak dapat sijil tu. Nak kena angkat tong lah apa semua. Sebab apa? Fikrah dia bukannya fikrah nak belajar pasal bomba tadi, sekadar nak masuk saja. Begitu juga gerakan Islam. Kalau tujuan dia kita kumpul biar daftar dulu, kemudian didik. Kita akan tengok nanti dia akan binasa lebih daripada bawa kepada kebaikan. Sebab dalam tu macam-macam pemikiran ada. Yang bagusnya didik thumma jami'. Didik kemudian kita kumpulkan. Mana yang bersama dengan kita yang telah dididik tu kita kumpulkan dan kita bergerak bersama-sama. Itu lebih baik. Betul Nabi buat macam tu. Bukan tak ada simpatizen kepada gerakan Islam. Ibnu Daghinnah dia kesian dekat Abu Bakar As-Siddiq. Pernah tak Nabi SAW suruh Abu Talib dakwah? Tolong? Tak pernah pun Nabi suruh Abu Talib. Abu Talib mempertahankan Nabi. Tapi Nabi tak pernah kata, Abu Talib tolong kanan-kanan ke sikit. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi tahu
orang yang bukan ada satu fikrah, satu pemikiran, katakan sunnah tentunya, dia takkan mengajak pada sunnah. So, ini babnya, iaitu pengikut memberi perhatian kepada pemimpin tadi. Hadis ni cantik. Kemudian dibenarkan bolehnya masuk seseorang ke rumah ataupun kawasan milik orang lain tanpa izinnya, jika padanya ada benda-benda yang terdesak, ataupun dia tahu bahawa tuan kebun tersebut, tuan rumah tersebut redha padanya. Katakanlah saya nak masuk rumah Cik Hafizuddin, saya tahu Cik Hafizuddin tak pernah bagi saya keredaan masuk rumah, saya tak boleh masuk. Tapi kata dah kawan lama sekali, kau nak ambil apa, kau masuk dalam rumah aku, nak kunci. Dia dah bagi kunci dah, atau kau masuk je lah, bagi kau punya password apa semua, masuk rumah. Kemudian dia kata, nak masuk rumah tak boleh, tak dapat izin lagi ni. Patutnya dia boleh masuk saja. Kalau ada beri izin, dah tahu kalau dia redha, ataupun sebab ada benda-benda yang terdesak. Tadi pada saat Abu Hurairah tadi, dia risau, Nabi ni apa jadi dalam ladang ni. Lalu dia tembus masuk. Kat sini lah kita kata, bila bomba nak masuk rumah, nak perlu izin. Assalamualaikum, boleh tak kami masuk rumah, nak padamkan api? Mana ada. Sebab apa? Dalam keadaan darurat, dia terlanjang je pintu tu, di mana dia padamkan api. Dia tak disalahkan dia. Saya saman awak masuk rumah saya tanpa izin. Mana boleh. Apa dalilnya? Hadis ni dalil lah. Abu Hurairah tadi masuk ke dalam ladang tadi dalam keadaan ikut lubang, dan dia masuk jumpa Nabi SAW. Ini bolehnya masuk ke dalam kawasan hak milik orang lain tanpa izinnya, sekiranya ada dua syarat. Pertama, kita tahu dia redha kat kita, dia memberi kebenaran kat kita. Yang kedua, ada benda yang mendesak, darurat. Wallahu a'lam. Lagi bolehnya seorang ketua itu menghantar wakilnya dengan memberi satu tanda, membawa satu tanda, cop mohon ke apa ke. Ini sunnah dia. Bukan Nabi kan bawa bagi dia kasut. Nabi bagi pada Abu Hurairah tu kasut. Kasut tu untuk apa? Supaya orang tahu, yes, ini confirm daripada Nabi. Apa yang dibawa oleh Abu Hurairah ini memang confirm daripada Nabi SAW. Jadi kat sini pengajaran ni dia kata apa? Bolehnya memberi kepada wakil yang kita hantar itu sesuatu yang boleh memberi keyakinan kepada orang. Tamakninah lil. Kata apa? Al-ala bil alamah ya'rifunaha liyazdadu biha tamakninah. Dan benda yang paling besar pengajaran dari hadis ni, iaitu mazhab al-haq, iaitu mazhab ahli kebenaran, bahawa iman yang menyelamatkan kita daripada neraka ialah iman yang bersama dengan i'tiqad. Iman dengan bersama i'tiqad wan nutqi, dan menyebut. Kan hadis ni kata apa? Tidak siapa yang kamu berjumpa, barang siapa yang kamu berjumpa wahai Abu Hurairah, yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kamu mengucap mustayqinan. Ada kat hadis tu apa? Mustayqinan, dalam keadaan yakin, dan ia meyakininya dengan hati. Nah, hadis tu. Dekat sini dia menolak golongan, satu golongan ya, dia panggil Karramiyah atau Murji'ah jugalah. Pada zaman Abu Hurairah dulu, zaman-zaman para ulama dulu, awal Islam dulu, ada satu puak ni dia panggil puak Karramiyah. Karramiyah ni kata cukup dengan ucap dengan mulut saja dah Islam, walaupun hati tak yakin. Yang ni tak betul lah. Yang ni ajaran yang sesat lah, jauh daripada kebenaran. Dia kata cukup dengan ucap dah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beriman dah. Macam mana iman dia, orang terbalik ke apa ke, tak beramal ke, hancur ke apa semua, tak ada kesan. Yang penting mengucap. Betul ke ini akidah Islam? Tidak. Akidah Islam kata mustayqinan. Hadis dia kata apa? Mustayqinan min qalbihi, yakin. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis sebelum ni kata apa? Man qala la ilaha illallah, saya mengucapkan la ilaha illallah, mengucap. Sebelum kita jumpa pula hadis man mata wa huwa ya'lam
Dan siapa yang mati dan dia mengetahui, ya'lam. Betul tak? Ya'lam. Kat situ letak syarat dah, ilmu. Kemudian hadis ni pula, man qala la ilaha illallah mustayqinan, yakin pula. Dah ada syarat, iaitu yakin. Nanti kita kumpulkan sikit-sikit. Kemudian hadis Mu'adz pula yang kita dah jumpa sebelum ni, tiada siapa pun yang kamu berjumpa ghaira syakin, tidak syak kepada kalam la ilaha illallah ini, Allah Ta'ala tidak akan masukkan dia ke dalam neraka. Maknanya tidak ada syak. Yakin tadi dengan syak tadi. Yakin lawannya syak. Tanpa syak. Jadi kat sini nanti kita, lepas tu kita kata, bukanlah semudah itu kata sama ucap la ilaha illallah masuk syurga. Bukan begitu saja. Dia ada syarat-syarat dia. Nampak ni? Kita dah jumpa dua syarat dah. Pertama, ya'lam, berilmu. Yang kedua apa? Yakin. Yang saya bagi yang kuliah lepas berapa? 7. Apa dia? Boleh ulang balik tak? Al-ilmu. Yang kedua, al-yakin. Yang ketiga, al-ikhlas. Nanti kita akan tengok khalisan. Kan kita jumpa hadis sebelum ni, khalisan min qalbihi. Saya mengucapkan la ilaha illallah, khalis, betul-betul bersih daripada dalam hatinya. Ikhlas. Dah ada dah jumpa hadis dia. Ikhlas. Ikhlas ni lawannya syirik. Itu dia mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia menyembah-nyembah yang lain juga. Ikhlas, bersih. Yang keempat, benar, as-sidq, iaitu tidak ada padanya lawannya apa? Sidq tu. Bila benar, maksudnya tidak ada padanya nifaq. Tadi apa? Ilmu, jahil lah. Maksudnya dia bukan mengucapkan sekadar jahil. Yang kedua, yakin, maksudnya bukan syak, tidak ada padanya syak. Yang ketiga, ikhlas, tidak ada padanya syirik. Yang keempat, as-sidqu, benar, tidak ada padanya nifaq. Maksudnya dia tak mengucap la ilaha illallah dengan ada sifat nifaq. Bukan dia menyamar depan orang, benar kata-katanya. Yang kelima, al-qabul, iaitu menerima. Dah mengucap la ilaha illallah, dia kena terima pula apa saja konsekuensi tak ada kalimah la ilaha illallah tadi. Yang keenam, al-inqiyad, kepatuhan. Dah terima, bukan sekadar terima, dia kena patuh pula. Yang ketujuh, al-mahabbah, cinta terhadap kalimah la ilaha illallah, dan cinta siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Yang ketujuh ni bab al-wala dan al-bara. Yang ketujuh ni bab apa? Al-wala dan al-bara. Mungkin sebagian pernah pertama kali jumpa perkataan ni. Al-wala tu memberikan kecintaan kepada orang yang beriman, wal al-bara, berlepas diri daripada orang yang kafir, ahli syirik. Kat sinilah yang ketujuh, syarat ketujuh ni masyarakat kita memang hilang betul lah. Terutama sekali bila pilihan raya ni. Al-wala' dan al-bara' ni terus hilang. Dia sekarang al-wala' dia kepada partinya, dan al-bara' kepada lawan partinya. Apa saja parti kita, al-wala'. Biar memang macam mana pun menentang Islam sekalipun, wala'. Di parti kita, kita maafkan dia, mungkin tersilap cakap. Tapi kalau lawan, tak ada bagi can. Al-bara' berlepas diri. Kalau pihak lawan dia, tak kisahlah sama-sama akidah sekalipun, lawan habis-habisan. Tapi geng kita kalau buat tak ada al-bara', walaupun kafir sekalipun. Yang ada yang kafir nak betulkan akidah pun ada. Orang kafir kita, saya nak betulkan akidah orang Melayu ni. Satu hamba Allah kafir ni, dia kata saya nak betulkan akidah orang Melayu. Allahu Akbar. Kemudian baca pula ayat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dia tipu Allah, Allah Ta'ala telah menipu dia balik, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik perancang. Ayat tu turun pasal apa tuan-tuan? Turun pasal bagaimana orang Bani Israel tidak beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang kamu yang baca tu sedang tak beriman dengan Allah Ta'ala, dengan Nabi Isa alaihi salam. Kamu syirik, kufur. Kemudian kamu kata wa makaru wa makarallah. La haula wala quwwata illa billah. Ayat tu patut engkau nak kepala engkau dulu. Dan satu lagi hamba Allah pula baca ayat innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Ta'ala suruh kamu bersikap adil dan bersikap ihsan. Wa ita idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia tak baca macam situ, dia baca depan saja.
Sungguhnya Allah Ta'ala telah mengarahkan kamu bersikap adil dan ihsan. Kamu kan baca sampai situ saja sebab kena dekat dia. Kenapa tak sambung kat belakang tu? Wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Dan mengingati Allah tu lebih besar. Nampak tak? Nampak tak ayat tu kata Allah Ta'ala bersikap adil dan ihsan. Sambunglah hujung tu. Wa ita'idzil qurba, bagi pada orang yang terdekat kamu dengan zakat. Wa yanha, mencegah al fahsya'i wal munkar. Kamu yang buat fahsyak dan munkar. Wala zikrullahu akbar, dan mengingati Allah tu lebih besar. Kenapa baca sampai sekat tu je? Sebab kena dekat dia, si kafir ni. Tapi sebabkan itu untuk politik. Lepas tu kita kata, kalau kita kata pertama sekali, wahai yang tidak beriman, kalau kamu nak quote Quran, pertama quote dulu pasal Tauhid. Kita ajar dia pasal Tauhid. Wallahu ta'ala alam. Sekali stop kat situ. Bahaya nanti termasuk orang ya. Nanti kan kita terlebih nanti. Bahaya nanti cuma politik. Dan tak ada kena dengan parti politik apa-apa Itu umum. Kemudian apa lagi dalil? Hadis juga dalil bahawa menahan sebahagian ilmu untuk maslahah umum. Kita bincangkan mungkin pada kuliah lepas kan. Maksudnya tidak menceritakan semua kepada orang, supaya mungkin kalau orang tu dapat ilmu tersebut, dia akan salah guna, salah faham. Macam tadi masa sebutlah ada kuliah lepas, iaitu kenapa Umar tak kasih la ilaha illallah dia beritahu pada orang. Siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga macam mana pun amal dia. Sebab bagi Umar, orang baru masuk Islam ataupun orang yang lemah lagi iman dia, bila dia dengar hadis ni, dia akan meninggalkan amal. Previously when I first came to Islam, I heard this hadith. Wah. Awak jadi saksi kita Awak jadi saksi. Masuk Islam dengan hadis ni, okay, you can do anything. Itulah dia Mungkin sebab macam tu Lepas tu kita kena fahamkan dulu asas-asas Islam, kena beramal, iman perlu amal apa semua. Kalau kita sampai bagi hadis tu. Dan hadis ni mungkin juga kita boleh bacakan, jangan dibacakan kepada ahli maksiat atau orang yang baru masuk Islam. Pada ahli maksiat, dia kata dia tengah minum arak ni, tengah minum main judi, tengah beli 4D ni, pakai topi keledar tu. Dekat luar kedai tu kita kata, "Dek, ada tahu tak siapa mengucap la ilaha illallah, macam mana amal dia pun masuk syurga." Yes, cantik. Dia pun beli lagi 2 nombor. Sebab dia kata apa? Siapa mengucap la ilaha illallah, macam mana amal dia pun. Tapi kata Syekh Uthaymin, bagaimana amal ni? Maksudnya dia kena beramal juga tak? Dia kena bagaimana amal ni pun. Maksudnya amal dia kena beramal juga sebenarnya. Dia tak faham masalah hadis tu. Ala ma kana minal amal, macam mana amal dia pun. Dia kena tengok tempat. Lepas tu bila Nabi SAW dengan nanti kita jumpa dalam hadis Sahih Muslim, dia kata walaupun berzina, walaupun mencuri ya Rasulullah. Seorang sahabat Abu Zar Al-Ghifari tanya kan, walaupun berzina, walaupun mencuri ya Rasulullah. Ya, walaupun berzina, walaupun mencuri. Tapi akhirnya Abu Hurairah, Muaz bin Jabal, yang seumpamanya yang dengar hadis ni, akhirnya dia bagi tahu juga pada orang ramai sebelum mereka wafat. Sebab apa? Takut mereka merahsiakan ilmu. Itu juga dengan Abu Hurairah, seperti mana diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, dia kata, aku ni ada kalaulah bukan kerana 2 ayat yang turun dalam Al-Quran, nescaya aku akan simpan hadis-hadis ni, aku tak nak bagi tahu orang pun. Ya? Siapa Abu Hurairah kata apa? Kalau bukanlah kerana 2 ayat dalam Al-Quran ini, nescaya aku tak nak ajar hadis ni. Maksudnya Abu Hurairah dia belajar bukan nak untuk apa? Untuk cari makan. Faham tak? Abu Hurairah dia belajar hadis bukan untuk cari makan. Dia kata apa? Aku kalau bukanlah kerana ayat Quran ni, nescaya aku tak nak mengajar hadis ni. Sebab apa? Bahaya ajar hadis. Kau bercakap batas pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya bercakap atas agama ni kalau kita tak ada pastian. Begitu dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik antara sahabat yang lewat wafatnya, dan dikatakan di antara sahabat yang last, antara sahabat yang last lah, yang last meninggal, wafat. Umur dia 90 lebih sampai ke 100. Bila dia diminta mengajar hadis, Anas kata, "Oh, aku tak boleh.
Dia kata fa inna hadis kalam Rasulullah sallam syadid, berat. Dan aku dah semakin tua. Bila aku semakin tua, aku takut aku tersilap cakap. Sebab tu dah para ustaz-ustaz kita bawa kitab ni 1, 2, 3, 4. Sebab apa? Tak nak tersilap cakap, nak tengok kat situ. Yang orang suka ceramah sembang macam ni, dia bahaya tu. Tak tengok kitab tu, ceramah pumpang. Kalau dia alim hadis tak apalah. Sebab kita silap cakap. Hatta Abu Hurairah, Imam Bukhari, sebagian para ulama, dia tak kasih meriwayatkan hadis dengan makna. Sebagai mazhab dan ilmu hadis, tak kasih meriwayatkan hadis dengan makna. Maksudnya macam mana? Maksudnya faham hadis tu, lepas tu keluarkan balik hadis tersebut dengan makna tersendiri. Sebagian ulama tak kasih tu. Dia kata mesti 100% macam mana Nabi sebut, kamu kena sampaikan kat orang sebiji perkataan, tanpa terlepas satu huruf pun. Sebab apa? Tak nak tersilap. Walaupun sebagian ulama majoriti kata boleh meriwayatkan hadis dengan makna, dengan syarat dia betul-betul faham maksud hadis tersebut. Tapi dia patah balik maksud tadi. Ulama kata tak bagi hadis diriwayatkan dengan makna tadi. Sebab ada dalil daripada dalam hadis Nabi. Kan kisah kita baca doa tidur tu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawattu amri ilaik walja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Yang hujung tu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, aku telah menyerahkan jiwa aku kepadamu ya Allah. Wa fawattu amri ilaik, dan aku telah memberikan urusanku kepadamu juga ya Allah. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku telah menyandarkan belakangku padamu ya Allah. Maksudnya kita berharapkan pada keputusan kepada Allah Ta'ala. Raghbatan wa rahbatan ilaik, mengharapkan rahmatmu dan takutkan azabmu ya Allah. Hujung tu, amantu, aku beriman bi kitabikal ladzi anzalt, aku beriman dengan kitab yang kamu telah turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsalt, dan nabi yang telah engkau putuskan. Dalam riwayat, dalam hadis tu ada seorang sahabat, dia baca kat ujung macam ni, dan aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan dan rasul yang engkau telah putuskan. Yang Nabi kata apa? Nabi yang telah engkau utuskan. Kemudian Nabi betulkan balik. Nabi kata bukan rasul, Nabi yang telah diutuskan. Hadis ni digunakan oleh kebanyakan sebagian ulama hadis, kata tak boleh menceritakan hadis tanpa dengan perkataan sendiri. Sebab doa tadi tu Nabi kata jangan tukar rasul. Rasul dengan Nabi beza dia kecil je, sedikit dia, tak berubah akidah pun. Tapi apa kata Nabi? Bila orang tu kata wa rasulukal ladzi arsalt, dan rasul yang telah engkau utuskan, Nabi kata tak, wa nabiyyikal ladzi arsalt, dan nabi yang telah engkau utuskan. Nampak begitu detail dalam masalah agama ni. Datang zaman sekarang orang main baca je, belasah je. Ya Allah Akbar. Macam-macam lah kisah-kisah. Jadi kat sinilah kita nak kata menjaga agama ni. Jadi kat sini kita patah balik bab tadi, iaitu poin dia ialah kita boleh menyimpan sebahagian hadis untuk maslahah, menjaga diri. Sama ada masalah itu pada diri sendiri atau masalah pada orang lain. Orang lain tu maksudnya takut orang lain salah faham. Masalah pada diri sini takut kena bunuh contohnya. Ya betul, Nabi kata sebaik-baik jihad ialah kalimatul haq amma sultanil jair. Sebaik-baik jihad ialah jihad berkata benar di hadapan pemimpin yang jahat. Tapi kalau dia jenis orang yang tak tahan diri, tak tahan kena seksa, boleh tak dia berahsiakan benda tersebut? Yes, dia boleh rahsiakan. Betul kata Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami' Ulum wal Hikam. Nabi kata bila nampak kemungkaran, cegahlah. Betul, cegahlah. Tapi kalau dia tak rasa kalau dia cegah akan tertipu musibah padanya, boleh tak dia tak pergi cegah benda tersebut? Soalan. Kata dalam satu grup mat rempit, dia nak pergi, nak nasihat dia ni, dia tengah buat jahat ni. Tapi kalau pergi nasihat kena pukul ramai-ramai, confirmnya. Boleh tak dia tak pergi nasihat? Boleh. Boleh tak pergi nasihat? Selagi kalau dia tahu padanya dia akan ditimpa mudarat. Sebab Islam ni agama yang logik, agama yang praktikal. Orang tu kalau tak pergi juga nanti kau berdosa.
Sebab tu ada yang ketiga tu apa? Benci dengan hati tadi. Dia tak ada kemampuan. Cuma janganlah pula tak mampu tu sebabkan benda-benda yang lekeh. Belum apa-apa lagi takutlah kan dia. Takut nasihat orang tu, takutnya muka dia garang semacam. Macam mana? Nasihatlah. Takutlah nanti kena kecil hati. Orang Melayu biasanya tu. Pergilah tegur dia, takut ada kecil hati kat aku. Itu bukan takut. Takut ni mudarat tu, kat 5 mudarat tu. Bila mudarat apa 5 mudarat? Bila kata ustaz takut darurat lah ustaz. Kita kan darurat kena kat kita. Pertama darurat orang Melayu faham, Malaysia orang Melayu darurat perang tu. Itu bukan darurat perang bukan darurat. Ini isytiharkan darurat askar kan. Isytiharkan darurat. Itu cerita lain. Ini darurat maksudnya takut terkena mudarat kat kita. Tapi macam mana nak define mudarat tu? Kata saya nak bagi nasihat ni, takut kena mudarat nantilah. Mudarat tu 5 tu, daruratul khams. Apa dia? Agama, nyawa, harta, keturunan, marwah. 5 tu. Kalau kita nak pergi nasihat dia, nyawa tergadai, itu halangan. Nak pergi nasihat dia, nanti habis semua, harta kita semua diambil, rampas semua harta-harta kita. Berat pada harta. Atau keturunan, dia nak pergi rogol ke, itu kita takut. Ataupun maruah, dia pergi malukan kita. Dekat sini boleh kita darurat. Tapi kalau takutkan dia kecil hati, darurat ke kecil hati? Darurat bukan kecil hati. Tapi dalam keadaan macam ni sekalipun, waktu pada zaman Imam Ahmad tu, sebagian ulama, bukan semua ulama yang berani menzahirkan. Sehingga anak-anak murid Imam Ahmad sebahagiannya dia taqiyah. Taqiyah maksudnya apa? Maksudnya dia menyamar kat depan. Dia kata tak apa, boleh, Al-Quran ni makhluk. Sebahagian terpaksa sebab nak menjaga. Cuma Imam Ahmad dia ada kekuatan diri dia. Dia kata kalau semua orang buat macam tu, Siapa nak katakan kebenaran? Jadi Imam Ahmad dia sanggup untuk menerima kesan dia untuk nak mencegah kemungkaran. Dekat sini kita kata ada rukhsah dan ada azimah. Ada kaedah fiqh dia panggil satu rukhsah, satu azimah. Rukhsah rukhsah dengan azimah. Ini dalam kalau kita belajar usul fiqh ada bab ar-rukhsah dan bab al-azimah. Rukhsah ni apa? Diberi keringanan. Contohnya, diberi keringanan untuk orang yang nak bagi nasihat tadi kalau nyawa terancam untuk tidak. Tapi azimah apa? Dia teruskan juga walaupun terpaksa menghadapi. Kes dia senang, macam kes Ammar bin Yasir. Mak dia kan kena seksa mati. Ayah dia kan kena seksa mati. Ammar bin Yasir kan selamat. Sebab apa Ammar bin Yasir selamat? Kan bila dia suruh untuk maki Rasulullah tadi, dia maki. Maka Ammar telah mengambil rukhsah, keringanan dalam masalah tersebut. Adapun ibu dan ayahnya telah mengambil azimah. Maksudnya tetap juga walaupun mati. Kan hadis kata, ya Rasulullah, aku dah maki kau Rasulullah, aku telah kafir aku, munafik aku. Ya Rasulullah, kau buat apa? Kata, aku telah, orang musyrikin suruh aku kutuk engkau, maki engkau semua, dan aku telah lakukannya. Nabi kata, adakah hati kamu macam mana? Hati kamu masih beriman? Dia kata, hatiku masih lagi aman, tenang dengan keimanan. Nanti Nabi kata, kalau ada sekali lagi dia buat 10 kali pun, banyak kali pun lepas ni, kalau dia buat, suruh buat benda yang sama, kau buat benda yang sama juga. Faham tak? Katakan orang tak pistol, ucap kata-kata kufur, boleh ucap kata-kata kufur, tak ada masalah. Macam kita dalam kes tengok kita orang tanam, orang kat Syria tu kan, dia tanam orang tu hidup-hidup. Dia tanam, dia kata, sebut la ilaha bashar, tak ada Tuhan melainkan Bashar Assad. Tiada Tuhan melainkan Bashar al-Assad. Dia tanam orang tu hidup-hidup. Orang tu kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebenarnya boleh tak dia kata tiada Tuhan melainkan Bashar al-Assad? Boleh tak? Makam dia boleh sebenarnya. Bagi dia itu rukhsah, keringanan bagi dia untuk mengatakan kalimah tersebut. Tapi dia telah mengambil azimah tadi.
hayalah, tak dinafikan lagi. Tapi kenapa ada buat perusaha dan aziman? Sebab Allah SWT tahu manusia ni tak semua sama dari segi kekuatan dia untuk menghadapi siksaan tadi. Kalau kata Allah Ta'ala kata tak ada rukhsah, bahaya tu, ramai-ramai murtad nanti. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada banyak lagi pengajaran yang lain. Antaranya ialah bolehnya seorang lelaki tu kata, demi bapakku dan ibuku, bi abi anta wa ummi. Lembab ni, tapi itu tak zahir lah. Itu sumpah. Maksudnya demi bapakku dan mak aku, di bawah engkau punya fida'aka. Orang Arab biasanya pengikut Rasulullah kata fida'aka ya Rasulullah. Maksudnya macam ni, aku menyerahkan ibuku dan ayahku untuk kamu ya Rasulullah. Maksudnya macam mana? Tak kisahlah mak aku dan mak, kalau ayahku dan mak aku mati sekalipun, untuk kau ya Rasulullah, tak ada masalah. Boleh tak cakap macam tu? Boleh dengan Rasulullah je. Yang lain yang cakap macam tu. Yang kata ketua parti kita, demi kamu wahai pemimpinku, sanggup bagi mak aku tak? Ya, bermasa ya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk lagi ke hadis yang seterusnya. Hadis ke-48. Sebab hadis 47 tu kita dah lalu sebelum ni kan, macam hadis yang sebelumnya. Hadis ke yang ke-48. Baca Arab dulu kan. Haddatsana Syaiban, qala al-muallif rahimahullah, telah berkata penulis rahimahullah, haddatsana Syaiban bin Farru, telah berkata Farrukh, telah berkata kepada kami Syaiban bin Farrukh. Nama dia Syaiban bin Farrukh. Syaiban bin Farrukh ni hafal 25,000 hadis daripada Hasan Al-Basri. Masya Allah. Dengar ni macam kelakar ya. Macam kita ustaz-ustaz sekarang ni tak dipakai ya. Syaiban bin Farrukh ni hafal 25,000 hadis daripada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri siapa? Tabi'in, min kibar tabi'in, antara tabi'in yang besar. 25,000 hadis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qala haddathana Sulaiman, yakni Ibn al-Mughirah. Qala, telah berkata, haddathana Thabit, telah menceritakan kepada kami Thabit. Thabit ni siapa nama dia? Thabit dia letak sini ya. Thabit al-Bunnani bin Aslam. Nama dia Thabit al-Bunnani. Thabit al-Bunnani inilah yang kata-katanya yang paling terkenal sekali. Dia kata, aku memaksa diriku 20 tahun untuk qiyamul lail. Lepas tu lah baru datang qiyamul lail tu, boleh datang sendiri. Maksudnya apa? Thabit al-Bunnani ni ahli hadis, beratus ribu hadis dia hafal, alim, wara'. Tapi dia kata 20 tahun aku paksa untuk bangun sembahyang malam tahajud. Kalau dia paksa, kita lagi lah kena 20 kali paksa. Betul tak? Betul, kadang-kadang orang kita ni, ustaz saya dah bangun malam 3 malam tak sefil lah. 3 malam pun nak sefil. Ini 20 tahun dia paksa diri dia. Baru tahun 21 tu rasa sendiri nak bangun apa semua, automatik. Rasa seronok nak bangun. Maksudnya bila paksa, maksudnya mula-mula tu memang tak seronok lah, betul tak? Maksudnya terpaksa, maksudnya kadang mengantuk, terpaksa lawan. Ini Thabit al-Bunnani yang dikatakan dia antara orang yang paling rapat dengan Anas bin Malik dia. Belajar
Ha? Tabi'in, yes. Belajar daripada Anas bin Malik. Itu kata Syekh Muhammad Abdul Iman, kata al-khairu la yata'atta. Dia kata kebaikan tu bukan datang sendiri, dia kena dengan jihad. Bukan kita duduk baik macam ni tu jadi baik, ya pun jadi kuat semayang, kuat ibadah, kuat zikir, kuat baca mengaji, kuat baca Quran, kuat baca hadis. Tak. Datang mengaji, datang kelas, belajar, paksa diri, berbaca dengan orang alim, baru datang. Lepas tu baru datang seronok tu. Mula-mula memang kena paksa, ya? Cuba tanya orang yang dah biasa datang kelas ni, mula-mula macam mana? Malas apa semua, malu semua ada. Anas bin Malik, Anas bin Malik Al-Ansari, orang Ansar, Al-Khazraji, orang Khazraj. Dia termasuk antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, minal mukthirina bil hadis, antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Waktu dalam kitab Imam Ahmad tu ada bab, dia asing-asingkan ikut perawi, dia kata bab minal mukthirin, antara orang yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu Anas bin Malik. Sebab apa? Umur pertama, dia umurnya panjang, dan dia dulu menjadi khadam Nabi SAW. Ingat tak masa Nabi masuk ke Madinah, umur dia 10 tahun. Dan mak dia hadiahkan, mak dia Ummu Sulaim hadiahkan dia. Mak dia hadiahkan dia kat dia. Hadiah kat Nabi. Maksudnya, ya Rasulullah, orang Madinah semua bagi hadiah bila aku masuk Madinah, aku tak ada hadiah, nak ambil anak aku. Boleh kita buat macam tu? Jadi kita ada anak kita macam tu lah. Bila ada program-program masjid, ajak anak kita pergi basuh pinggan. Jangan rasa macam aku anak, takkan suruh anak aku basuh pinggan, suruh anak aku jadi MC. Tak, maksudnya nak jadi glamour je. Tak, suruh basuh anak kita, suruh datang masjid, suruh ada program masjid, kata ceramah kan, lepas tu ada makan-makan, betul tak? Suruh dia basuh pinggan, suruh dia angkat meja, suruh dia lilap, suruh dia sapu lantai. Ini sikap ni nanti dia akan mendidik dia jadi sayang masjid, sayang agama nanti. Saya tuan-tuan sekalian, di masjid saya sekarang, yang kebanyakan yang datang masjid, golongan muda tu, dulu masa dia kecil ialah golongan yang ketika ayahnya masa kecil suruh basuh pinggan, angkatnya suruh apa tu, vacuum kapet, dengan tak ada upah. Kesan dia nampak yang besar ni, akhirnya geng-geng ni lah yang pergi masjid, sembahyang masjid. Sekarang mereka pula meneruskan. Ini kita pengajaran daripada Anas bin Malik. Dan pengajaran tu banyak, dia dapat banyak benda. Dia kata, saya dah sembahyang kat sini, saya duduk sini benda saya kecil. Dia banyak dia dapat pengalaman dia berkenaan dengan masalah tu juga, masalah urusan masjid dan seterusnya. Okey. Anas bin Malik qala haddatsani Mahmud bin Rabi', berkata telah menceritakan aku Mahmud bin Rabi'. Mahmud bin Rabi' ni juga sahabat, tapi sahabat yang lebih kecil daripadanya. Mahmud bin Rabi' ni ketika Rasulullah meninggal umur dia 5 tahun. Mahmud bin Rabi' ni ketika Rasulullah SAW wafat, umur dia 5 tahun. Anas bin Malik ketika Rasulullah wafat, berapa umur dia? Ni kena ajar matematik sikit. Kalau Nabi masuk dekat Madinah masa Anas bin Malik umur 10 tahun, bila Nabi wafat, berapa umur dia? Nabi dakwah kat Madinah berapa tahun? 10 tahun. Di Mekah 13 tahun. Jadi 20, 10, dah lebih kurang 20, 21 tahun lah, macam tu lebih kurang. Jadi sekarang ni kecil orang yang tua belajar daripada yang muda. Ni kata, kalau ilmu hadis kata riwayatil akabir minal asagir, riwayat yang besar daripada yang kecil. Anas bin Malik bukan sekadar umur tua, dia termasuk fuqaha sahabat, termasuk para sahabat yang pakar fiqh apa semua. Tapi dia mengaji juga dengan Mahmud bin Rabi'. Sebab apa? Dia tahu Mahmud bin Rabi' ni ada hadis yang tidak ada pada dia. Nampak? Ini sikap siapa ni? Salafus salih. Macam ni dia dapat hadis yang kecil itu kan?
Baca sanad tu belum lagi habis lagi. Sampai tu. Belum habis lagi tu. Sanad tak habis lagi belum lagi nanti tu. Betul tu. Tapi itu satu persoalan yang bagus. Orang belajar hadis kena soalan macam tu. Macam mana jumpa ustaz umur 5 tahun? Itu betul lah. Tapi kena habiskan dulu. Tapi betul tu. Itu soalan yang bagus. Sebab banyak orang penipu hadis ni macam ni lah. Aku belajar hadis daripada Imam Ahmad. Masa tu tahun berapa? Sekian. Imam Ahmad masa tu umur 20 tahun baru, dia kata. Kecil lagi, kau jangan menipu lah, kata. Ada yang lagi kes lagi best. Imam Ahmad pergi tanya dia tak tahu tu Imam Ahmad. Aku meriwayatkan hadis ni daripada Imam Ahmad. Siapa Imam Ahmad ni? Tanya Imam Ahmad tanya. Imam Ahmad aku berjumpa dekat sekian. Sekali kata akulah Imam Ahmad, kata. Dia kantorkan menipu. Banyak orang menipu macam tu. Menipu hadis. Sebab nak jual nama, dia pakai nama orang hebat tu tak? Macam sekarang ni ada sebagian tu, saya belajar dengan Syekh sekian dan sekian. Tahun berapa kau belajar tu? Dia cek-cek dengan sahabat-sahabat kita. Dia tak pergi mengaji pun. Dia pergi lepak je, cuti. Tapi sebab nak jual nama dia, nak kata orang dia ni belajar dengan Syekh sekian, lalu dia jual. Tak nak sebut nama. Kalau sebut nama dia umpat. Dan sebahagiannya orang sunnah ni. Nauzubillah min zalik. Okey, Muhammad bin Rabi' tadi macam mana boleh tahu? Hanif, sebab dia daripada Aitban bin Malik. Dia daripada Aitban bin Malik. Aitban ni sahabat. Maksudnya hadis ada 3 sahabat. Sahabat daripada sahabat. Biasanya hadis ni tabi'in, sahabat. Ni daripada tabi'in, sahabat, daripada sahabat, daripada sahabat. Hebat tak? Hebat. Tapi kenapa Mahmud bin Rabi' ni dia bukan Nabi? Dia sahabat. Ya. Sebab dia sempat jumpa Nabi. Nabi meninggal umur dia 5 tahun. Apa maksud hadis? Apa maksud sahabat? Malak sampai jumpa Nabi walaupun 5 tahun. Mahmud bin Rabi' ni lah masa Nabi kecil-kecil, Nabi gurau dengan dia tu. Kau tak silap saya, majahu majatan. Nabi ambil masa Nabi ambil minum air, Nabi tembak air dengan mulut dia, fuk kat dia, dekat Mahmud bin Rabi'. Nabi bergurau dengan dia. Mungkin orang Arab tak geli kot masa tu kan. Dan itu Nabi. Diorang nak tadah lagi ada lah. Jadi sekarang boleh tak gurau macam tu? Tengoklah kalau anak kita suka, kita gurau lah macam tu. Kita mandi swimming pool dengan anak kita kan, tembak dengan dia, pum macam tu. Dan cerita lah. Nanti isteri marah. Jadi kalau macam tu, katakanlah terkonar sikit tak apa, kita tak sempat masuk matan pun. Kalau betul tak kalau saya buat statement, disunnahkan bila bergurau kita ambil air dan kita tembak air kat mulut orang. Nabi buat. Soalan Nabi buat dekat Muhammad bin Rabi' ni. Jadi saya buat satu statement. Disunnahkan ketika bergurau dengan budak-budak, kita minum air dalam mulut, kemudian kita tembak dengan mulut kat dia. Sunnah tak? Soalan. Sunnah. Sunnah tak? Nabi buat sekali pun hujah. Bukan kata orang kena Nabi kena buat banyak kali baru jadi hujah, tak? Jawapan dia sunnah tak? Maksudnya sunnah tak kita buat dia ke anak kita? Kenapa Muhammad Silah kata tak? Kenapa Muhammad Silah? Apa hujah Muhammad Silah? Puan Melissa, macam mana? Sunnah tak? Sunnah? Baru sedih. Sunnah tak sunnah? Sunnah. Jawapan dia, satu kita dalam bab ni ada perbuatan Nabi yang kita tidak menjadikan dia di bab jawaz, sebab benda tu boleh. Bukan galakan, benda tu boleh. Ada sebagai sunnah Nabi, maksud benda tu boleh, bukan maksudnya penggalakan melakukan benda tersebut. Contoh Nabi pakai tongkat. Ada galakan Nabi tak boleh pakai tongkat? Tak ada. Maksudnya benda tu boleh tak? Boleh. Berlaku zaman Nabi ni berlaku. Kita tengok kisah orang yang makmum bercakap dengan imam ketika sembahyang Jumaat. Khatib. Boleh tak? Boleh, tapi bukan sunnah. Kalau sunnah habis semua cakap dengan imam. Betul tak? Disunnahkan bagi makmum bercakap dengan imam. Nanti semua pakai. Imam, Assalamualaikum, apa khabar imam?
Yang kedua pula, imam, tadi saya ada tak berlaku kan dalam kes solat Jumaat, sahabat kata ya Rasulullah ada berlaku sekian musibah apa semua, cakap tegur apa semua macam-macam ada. Berlaku percakapan antara makmum dengan imam saja. Bukan makmum batal lah, lara. Ini makmum dengan imam. Benda tu berlaku dah. Hadis Muslim kita akan jumpa nanti. Dah ada hadis lain, ada berlaku. Tapi nak bagi tahu apa? Benda tu ialah jawaz, sebab benar boleh. Bukan sunnah yang digalakkan. Faham tak? Macam makan kambing. Sunnah tak makan kambing? Tanya, sunnah tak makan kambing? Sunnah tadi masuk bab tadi, bab boleh tadi. Jadi siapa tak makan kambing kata, kau tak suka sunnah tak boleh kata macam tu. Saya tak makan kambing lah, pening-pening kepala kata. Atau saya memang tak suka, bau dia hamis contohnya. Bau dia lain macam. So dia kata, kau ni tak suka sunnah Nabi. Bukan. Itu bab jawaz, bab pembolehan. Ada pun yang Nabi menggalakkan, itu yang kita tak boleh nak lawan. Kurma. Kurma sama lah. Kau saya tak suka kurma, tak termasuk. Kecuali ajwah tadi. Ajwah kata saya tak terima ajwah ni sebagai ubat. Tak boleh. Ataupun saya tak suka buka kurma apa, katakanlah tak disunahkan. Bagi saya tak sunnah makan kurma. Tak boleh lah. Sebab Nabi ada galakkan makan dengan kurma, betul tak? Buka puasa dengan kurma, ada galakkan tadi. Tapi bab-bab yang lain. Pakai serban, yes. Termasuklah pakai serban. Cuma katakanlah dia nak buat juga kerana cinta, nak follow Nabi 100%. Itu bab lain. Itu bab lain. Ada setengah sahabat bila dia kata, aku tak suka sawik ni, makanan yang campur Bali. Nabi pada serangan Nabi suka. Dia tak suka. Bila dapat berita dekat Nabi, dekat dia bahawa Nabi suka benda tu, sekarang tukar statement, aku suka. Macam kata tak suka sama petai lah. Aku tak suka sama petai. Bila makwa dia kata, I suka sama petai, I pun suka juga. Macam tu lah. Masih nak mula-mula ngorak dulu lah. Macam tu lah. Faham ke ni cerita dia? Jadi Mahmud bin Rabi' ni jumpa lah Itban bin Malik. Dia kata, qadimtul Madinah, aku masuk Madinah. Falaqitu Itban. Siapa jumpa Itban ni? Anas bin Malik. Anas bin Malik dia berkata, saya mendatangi Madinah dan aku berjumpa dengan Itban. Itban ni kat nama Itban bin Malik. Fakultu hadithun balagani anka qal asabani fi basari. Nampak? Dia kata apa? Lalu aku meminta beliau meriwayatkan sebuah hadis. Lalu aku minta meriwayatkan sebuah hadis. Ni para sahabat, kita tengok pengajaran ya. Para sahabat ni dia sentiasa mencari hadis. Dan cara mencari hadis, orang ditanya hadis, dia pelekehkan kita balik, maka dia tak ikut sahabat. Ustaz, apa hadisnya? Bab ni apa tanya hadis ni? Nak dalil masuk universiti lah, kata. Ini bukan ngaji namanya. Biarlah pengajian tu sekadar baca hadis sekalipun lagi baik daripada pergi goreng, cakap-cakap gorengnya, sembang. Ada satu syekh di Mekah, dia datang mengaji, dia mengajar macam ni je. Dia buka kitab, tak buka kitab pun, dia hafal lah semua dalam kepala dia. Dia starting Bismillah, mukadimah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus qala Rasulullah, baca hadis 1 2 3. Baca 1 2 pengajaran, 1 2 3 pengajaran. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua pula 2 3 pengajaran. Tak ada sembang, tak ada melawak, tak ada apa, tak ada. Orang semua dengar salin hadis. Kalau datang kat Malaysia, ustaz tu minta laku lah. Ustaz ni boring, tak menarik cara percakapan. Dia bukan tengok dia hafal hadis tadi tu, dalam kepala dia hafal hadis, datang mengajar macam ni je. Dia cakap hadis, kalau Rasulullah SAW hadis, hadis, Quran hadis. Dengar ceramah Syekh bin Bas, Quran hadis. Dia cakap sikit-sikit je. Dia bagi komen sikit, dia nak bagi tu pengajaran hadis tu. Kalau datang kat Malaysia memang tak laku. Ada setengah orang kata, ustaz-ustaz nama sekarang ni read and tell je. Better read and tell daripada tell saja. Ada orang kata, ustaz-ustaz kat Malaysia ni banyaknya read and tell. Sibuk, tak tahu read and tell. Dia baca hadis, kemudian cakap kat orang. Baca hadis, kemudian cakap kat orang.
Saya kata kat pendapat saya, read and tell is better than tell saja. Ada kan tell, pumpang, dalil tak ada satu benda pun. Lebih read and tell tadi. Tu orang tabligh yang bagus dari segi tu. Dia baca kitab, dia baca hadis. Walaupun hadis tu dhaif, dia baca hadis. Dia baca hadis Mana dia tak cakap benda yang daripada kata-kata dia sendiri. Dia tak goreng. Walaupun lepas tu kadang dia goreng kadang-kadang. Tapi dalam macam majlis baca kitab, it's better than orang kata copy and paste. Better copy and paste, tak apa, tak ada masalah. Tuan tahu tak Imam Suyuti? Imam Suyuti antara ulama' dia panggil jama' naqal, yang banyak copy and paste. Imam Suyuti rahimahullah ta'ala better, lebih bagus lagi copy and paste. Tapi tengok copy and paste daripada mana? Jangan copy and paste daripada internet tadi lah. Copy and paste dari kitab ni, daripada kitab tu. Katakanlah bab yang macam masalah qada dan qadar, ambil kitab tu copy paste, ambil kitab tu copy paste, ambil kitab tu copy paste, kemudian cerita kat orang. Lagi baik daripada dia masalah qada dan qadar ni macam mana. Okey, aku rasalah qada dan qadar ni faham tak masalah agama ni. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tak sampai habis. Jadi kita jumpa bab, dia jumpa Anas bin Malik, dia jumpa Itban. Kita tengok macam mana kes dia selepas ni. Bab belah hadis ni banyak pengajaran. Bab paling besar sekali bab tabarruk, ambil berkat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.